Baik, itu dia bingkisan dari Kedah Madrasah Madu Kelulut. Sejuk kata tengok mata memandang, telinga pun aman je, hati pun tenang Jadi permulaan yang baik untuk hari Jumaat ni alhamdulillah, dan kita nak mulakan untuk waktu ini pula berkaitan dengan program pembangunan dan pendidikan anak yatim. Jadi ini yang telah diusahakan oleh pihak yang kita nak kongsikan dan kita nak kenalkan pada waktu ini, iaitu kita ada Cik Musa Cik Saleh, CEO Dimas Delima Industri Sdn Bhd. Kita ada Puan Zainab Kadir, pengarah urusan Dimas Delima Industri Sdn Bhd, dan juga kita ada pengarah eksekutif Dimas Fitrah Anggun. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, pertama sekali kita nak kongsikan terlebih dahulu berkaitan dengan program yang dilangsungkan. Ini sebahagian daripada khidmat pada masyarakat lah sebenarnya, CSR daripada Dimas Delima Industri Sdn Bhd sendiri. Boleh kita kongsikan sedikit berkaitan dengan program CSR ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ani. Jadi kalau kita melihat Dimas ini sudah hampir 22 tahun dah nak menyambut ulang tahun ke-22 sejak daripada tahun 1998. Jadi kita banyak berfokuskan kepada kesihatan orang-orang yang sakit dan sebagainya. Kita memberi ceramah di mana-mana di seluruh negara hampir 22 tahun. Jadi hari ini kita berjumpa dengan bermacam-macam orang sakit ini. Jadi kita membuat satu pendekatan, iaitu kita mempamerkan produk-produk kita dan juga kita mengadakan kalibrasi di antara mana-mana pihak ataupun syarikat yang ada untuk combine dengan pihak Dimas untuk memasarkan produk kita dalam bentuk apa cara sekalipun. Jadi dengan cara itu kita melihat di Universiti Kolej Bestari, iaitu di STU, di mana pengurusinya adalah Yang Mulia Datuk Dr. Tengku Mahmud Mansur, dan seorang yang sangat prihatin terhadap anak-anak yatim ni. Dan di sana kalau kita melihat hampir 2,000 anak yatim yang ada di sana, dan dia memberi sesuatu yang terbaik kepada anak yatim ni. Jadi anak yatim ni apabila mereka belajar di situ ada diploma pun ada, dia ada degree, dia ada master. Kemudian apabila mereka keluar ni, apabila kita mengadakan satu kalibrasi dengan pihak piatim ini, dengan anak yatim dengan UCB ini untuk membuka ladang. Membuka ladang herba, dan kita insya-Allah kita dapat dalam 20 hektar ladang herba situ, dan kita akan bina kilang sekali dekat situ. Jadi di samping itu apabila kita memproseskan produk-produk herba di dekat UCB nanti, jadi pelajar-pelajar yang ada itu bila keluar daripada itu mereka boleh bekerja, mereka boleh menambah pendapatan mereka dan sebagainya. Itu yang hari ini kita rasa sesuatu yang sangat banggalah dengan Datuk Tengku dan isterinya, Tuan Hajah Zainul ni, kerana mereka adalah orang yang sangat kuat, sangat kuat untuk membina anak-anak yatim ini. Saya sangat kagumlah. Jadi setiap pembelian daripada produk Dimas yang kita ada ni, kita akan infakkan kepada anak yatim. Kita wakaf kepada yatim. Di samping itu kita juga akan membina medical tourism di sana, dan kita akan bina lebih kurang 41 chalet yang sana, dan chalet itu akan dijual kepada masyarakat. Sekiranya orang nak membeli chalet itu, mungkin dengan harga lebih kurang dalam $10,000 US ataupun $40,000 harganya, atau $50,000, maka kita akan wakafkan chalet itu kepada anak yatim. Dan orang yang dapat chalet itu, yang duduk situ, yang infak kepada anak yatim itu, mereka boleh duduk 7 hari dalam setahun selama 20 tahun. Ini seperti yang kita tonton di Masjid Visual, yang telah pun dilakarkan bayangannya begitu ya. Okey, baik. Dan kalau kita boleh kongsi Puan Zainab, dari segi kolaborasi yang telah dibuat ini, sebenarnya bukan baru. Maknanya selama Dimas ni ada 22 tahun. Okey, boleh kongsikan sikit infonya. Terima kasih Puan Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya penglibatan saya dalam bidang industri herba ini
sudah 22 tahun. Jadi sebagai satu kesinambungan seperti yang Haji Cik Musa telah bagi tahu bahawa sudah sampai hasrat kami setelah kami meneruskan perjalanan perniagaan ini tanpa sedar 22 tahun ini untuk memberi satu membantu saluran untuk membantu anak yatim seperti yang kita sedia maklum sebagai satu amanah dan tanggungjawab kita. Apabila kita telah berjaya di dalam bidang perniagaan, maka bahagian untuk pendapatan kita itu tidak bagus untuk kita memberi kepada mereka untuk mereka mengubah perjalanan kehidupan mereka supaya mereka tahu bagaimana macam mana saya membantu masyarakat untuk penjagaan kesihatan, maka kita menyalurkan pula kepada mereka untuk bagaimana pendedahan kesihatan kepada anak-anak yatim. Mereka perlu ada asas untuk bukan hanya untuk belajar atau mempunyai satu education yang terbaik, tetapi mereka perlu juga mengetahui bagaimana perjalanan yang terbaik itu supaya Dimas dapat membantu mereka ke arah pencapaian kehidupan mereka yang sangat bagus. Okey, baik, itu dia besar hasrat dia sebenarnya. Dan dalam masa yang sama difahamkan Puan Nazlin pada projek yang ada kat depan kita ni sebenarnya akan dilancarkan InsyaAllah. Bagi kita kongsikan tentang apa yang ada depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Hani. Okay. Memandangkan Puan Zainab dan Cik Musa telah memberikan infak kepada anak-anak yatim ni. Jadi kami di Dimas akan mengeluarkan produk kosmetik iaitu seperti di hadapan ni produk Fitrah Anggun ataupun Fia. Kita akan keluarkan Fia Serum, Fia Cleanser, Fia Toner dan ada banyak lagi kosmetik yang akan dilancarkan dan semuanya dapat pengesahan KKM dan ada NOT semuanya. Wuduk friendly, mendapat pengesahan SIRIM dan daripada pendapatan kosmetik ini nanti insya-Allah kita akan salurkan kepada anak-anak yatim ini supaya mereka dapat jana kewangan di institusi ataupun universiti mereka nanti. Okey, baik. Jadi itu dia dalam mungkin di ruang masa yang ada ni berbaki ni, mungkin Haji nak kongsikan kita bagaimana caranya masyarakat ingin turut sama membantu dalam usaha ni. Jadi masyarakat bila dia melihat satu konsep yang kita nak buat ni, sebab itulah pada 22 hari bulan 2 ni kita membuat pelancaran tanda tangan dengan MOU dengan pihak yatim dan juga dengan UCB dan mereka akan datang untuk kita meraihkan di mana kita membuat kolaborasi ini bukan saja di STU, malah insya-Allah dia akan buka juga universiti di Riau di Indonesia. Jadi ini adalah satu pendekatan dari segi produk kita dan saya rasa ini adalah satu peluang ataupun ruang di samping kalau kita keluarkan kosmetik yang katakan kita dapat membentuk contohnya anak-anak yatim ini supaya mereka ada satu kesenambungan diri mereka. Mereka jadi cantik, anggun dan sebagainya untuk menerima keyakinan diri mereka. Jangan mereka menganggap mereka itu sebagai anak yatim, rasa rendah diri dan sebagainya. Jadi kita groomkan mereka supaya mereka menjadi seorang yang sangat hebat, keluar daripada universiti dan boleh bekerja dengan lebih baik. Itu harapan dan hasrat saya lah. Okey, daripada satu hasrat yang murni nak membantu mereka dalam masa yang sama, mereka juga dididik dan dibentuk untuk memberi kembali kepada masyarakat satu hari nanti. Sangat bagus program ni. Jadi sama-sama kita beri sokongan dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan Cik Musa, Cik Saleh, CEO Dimas Delima Industri Syam Berhad. Kita ada Puan Zainab Kadir, pengarah urusan Dimas Delima Industri Syam Berhad dan juga Puan Azlin Jamaan, iaitu pengarah eksekutif Dimas Fitrah Anggun bersama kita dalam program Lantabur, iaitu program pembangunan dan pendidikan anak yatim yang telah diusahakan ini. Baik, dan selepas ini kita akan bawakan pula cerita pagi cerita pagi kita akan ke Perak di lokasi Pokok Asam. Ni tajuk ni saya suka. Roti bakar arang, menu popular di Taiping. Jadi kita bersama-sama dengan pelapornya Nur Ain Abu Bakar. Jom kita ke sana.